Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah uh, sempena Maidul Rasul tahun ini. Mari bersama Haji dalam tazkirah cinta Rasul ini kita sambung lagi beberapa hadis yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah yang Haji ambil baca dari kitab karangan Imam Tirmizi ini, kenali Rasul kita Muhammad SAW, menyingkap kepribadian dan cara hidup insan mulia, yang dihuraikan oleh Ahmad Adnan Fazil dalam kitab ini, insyaAllah. Mudah-mudahan ada pengajaran yang kita dapat ambil untuk kita faham ayat dan amalkan dalam kehidupan kita sunnah Rasul, tanda kasih dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hari ini aja sambung dalam tajuk ketinggian budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu an Aisyah radhiyallahu anhu أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفع. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW bukanlah seorang yang keji tabiatnya, bukan pula seorang yang sengaja melakukan kekejian, dan bukan juga seorang yang suka bertempi atau memekik di pasar-pasar. Baginda tidak membalas keburukan yang dilakukan kepadanya dengan keburukan juga, akan tetapi baginda akan memaafkan dan membiarkannya. Tafsir hadisnya. Hadis tadi membentangkan ketinggian budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada langsung dalam diri baginda sebarang sifat atau perlakuan keji atau buruk, sama ada yang semula jadi atau yang sengaja dilakukannya. Pribadi baginda keseluruhannya menampakkan keindahan akhlak Islam dan budi pekerti manusia yang baik. Masya-Allah, tidak pernah ada tingkah laku, tutur kata Rasulullah yang keji, yang mengherdik orang lain, memekik, marah di pasar-pasar, di tempat awam atau di mana-mana. Baik. Antara akhlak yang amat dijaga oleh Nabi SAW adalah dalam percakapan. Dalam hadis tadi disebutkan akhlak Nabi SAW yang tidak suka memekik dan bertempik sekalipun berada di tempat yang biasa dengan pekikan dan kebisingan, iaitu di pasar. Kita kan kalau tempat ramai yang bising, kita panggil dengan suara yang kuat, kita teriak, mat, makcik apa kia, apa kita teriak. Tapi Nabi tidak akan pernah begitu, masya-Allah. Okey, dalam hadis yang lebih umum, para sahabat meriwayatkan bahawa Nabi SAW berpesan, sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah, dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia bercakap yang baik-baik atau ia senyap sahaja. Kalau tak nak cakap yang baik-baik, lebih baik berdiam, senyap saja. Ini susah ni. Haji sendiri pun susah untuk senyap. Suka kalau nak menyampur, macam nak perbetulkan kata-kata ataupun cakap orang lain yang kita tak ngam. Susah sangat untuk berdiam diri. Nak belajarlah sekarang, nak muhasabah dirilah, ya. Baik. Akhlak dan budi pekerti baginda turut kelihatan dalam cara baginda menangani tindakan buruk orang lain kepadanya. Baginda tidak memilih untuk membalas setiap kejahatan dengan kejahatan juga, sekalipun yang setimpal, tetapi memilih untuk memaafkan dan membiarkannya selagi orang terbabit tidak sampai mencerca agama Allah atau mencabut syara'nya. Marilah kita cuba belajar, amalkan, ya. Maknanya Rasulullah tidak akan pernah membalas kebiadaban orang lain terhadap baginda. Cukup sabar,
cukup tenang dan baginda membiarkannya, tetapi dengan syarat selagi tidak membabitkan penghinaan terhadap Islam dan syariat Islam. Ada batasnya dekat situ. Baik. Sikap tidak membalas itu bukan kerana baginda seorang yang naif, tetapi kerana mematuhi arahan Allah, fa'fu anhum wasfah. Maksudnya oleh itu maafkanlah mereka dan janganlah dihiraukan. Surah Al-Maidah ayat 13. Maknanya Rasulullah dengan perintah Allah sangat mudah untuk memaafkan. Mari, ini hebatnya dalam kehidupan hablum minallah hablum minan nas. Kita dengan manusia khususnya mudah untuk kita memaafkan pada sahabat yang buat silap salah pada kita, dan kita juga mudah memohon minta maaf jika kita juga tersilap. Baik. Pengajaran daripada hadis tadi secara rumusannya, galakkan untuk mendidik diri dengan ketinggian budi pekerti dan mengamalkannya dalam segenap aspek kehidupan sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari, bila kita faham, kita hayati ini dan mari kita amalkan dalam kehidupan kita. Tanda kita cinta Rasul, kita nak ikut apa yang Rasulullah pesan dan ajar kepada kita. Ambil satu hadis lagi seterusnya. Kasih Nabi SAW kepada isteri atau khadam baginda. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillah wala daraba khadiman aw imra'atan. Baik, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda berjihad di jalan Allah. Ketika baginda berjihad di jalan Allah, tidak pernah baginda memukul khadamnya dan tidak juga isterinya. Tafsiran daripada hadis ini menceritakan tentang akhlak Nabi SAW yang bersifat pengasih kepada isteri, khadam dan sesiapa sahaja. Baginda tidak pernah menyakiti sesiapa pun dengan tangannya, termasuklah orang-orang yang berada di bawah penguasaannya. Baginda tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul orang lain kecuali ketika amat perlu sahaja, antaranya dalam peperangan, iaitu baginda terpaksa menggunakannya untuk membunuh musuh-musuh Allah. Itulah yang cerita dalam peperangan. Sebab itu kita nak mengalahkan musuh, tak kala itu Rasulullah tegas berani, memang akan melaksanakannya. Tetapi dalam kehidupan biasa, walaupun khadam, walaupun orang yang kita kuasai, orang suruhan kita lah, tapi Nabi Rasulullah tidak juga pernah memukul, tidak pernah juga menghadik marah, apalagi kepada isteri. Baik. Pengajaran hadis galakkan untuk menghargai isteri, keluarga serta khadam atau pekerja dan tidak menyakiti mereka sama ada secara fizikal ataupun mental. Secara fizikal, secara mental, secara psikologi, perli yang boleh menyakitkan, yang boleh menyebabkan isteri berasa hati. Masya Allah. Susah ni tapi marilah kita sabar. Tak kala kita ada pertengkaran kecil dengan isteri atau dengan siapa, ini khususnya untuk isteri, lebih baik kita janganlah berbantah-bantah itu. Lebih baik kita diamkan diri sehingga suasana menjadi tenang dan sejuk kembali, peluk dengan kasih sayang, memaafi, maka kembali cinta dan kasih sayang kita suami isteri, insyaAllah. Satu lagi untuk rakaman kali ini, ambil Nabi SAW bukan pendendam. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu lagi, Aisyah radhiyallahu anhu qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlamatin zulimaha qattu ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un fa idzan
tuhika min maharimillahi syai'un kana min ashaddihim fi dhalika ghadaban wa ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ma'thama. Okay. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan untuk menuntut bela daripada kezaliman yang dilakukan kepadanya, kerana baginda kebiasaannya akan memaafkan sahaja, melainkan apabila dilanggar sesuatu daripada larangan-larangan Allah, maka ketika itu bagindalah orang yang paling marah daripada semua orang. Tidak diberi pilihan kepada baginda antara dua perkara, melainkan baginda akan memilih apa yang paling mudah daripada kedua-duanya selagi tidak membawa kepada dosa. Dalam apa situasi, dalam apa kejadian dalam kehidupan, Rasulullah tidak akan pernah untuk berdendam, untuk tidak memaafkan orang lain, kecuali dalam hal-hal yang jelas hukum haram, dosa. Itu Nabi Rasulullah tidak akan berkompromi. Baik. Hadis tadi menceritakan akhlak Nabi SAW yang tidak pernah berdendam dengan sesiapa yang menyakitinya. Sebab itulah baginda tidak pernah meminta bantuan sesiapa pun untuk membantunya menuntut bela bagi dirinya, kerana baginda biasanya akan bertolak ansur dan memaafkan. Namun jika kesalahan yang terbabit berkait dengan kehormatan agama Allah, maka Nabi tidak akan bertolak ansur dan membiarkan saja. Sebaliknya baginda akan membela agama Allah sehingga menang. Okey, hadis ini juga menceritakan akhlak Nabi SAW yang tidak suka menyusahkan urusan yang boleh dipermudahkan. Sebab itu jika di depannya ada dua pilihan, baginda akan memilih yang mudah selagi pilihan yang mudah itu berada dalam lingkungan yang diizinkan Allah, yang ini tidak berdosa. InsyaAllah. Itulah antaranya kelebihan akhlak Rasulullah, tidak pernah berdendam, terus memaafkan, terus menegur dengan hikmah hal-hal yang berkaitan yang jelas dosa dan melanggar syariat Allah. Selain daripada itu, jika ada pilihan yang terbaik, Rasulullah akan memilih yang dimudahkan, yang tak menyusahkan orang lain. Rumusan hadis tadi, galakkan untuk membuang sifat dendam daripada diri. Bagi masalah pribadi, ulama berkata, mengambil ruh daripada hadis tersebut, digalakkan orang yang berkuasa untuk berakhlak dengan akhlak Nabi SAW, iaitu baginda tidak berdendam untuk dirinya dan pada masa yang sama tidak mengabaikan hak Allah Ta'ala. Okay? Dalam pengertian lain, jika baginda berdepan dengan pihak yang mengkritik atau menghinanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, baginda hanya bersabar dan memaafkan. Namun jika berdepan dengan pihak yang menghina agama Allah dan syariatnya, baginda akan menggunakan kekuatan yang ada padanya untuk membela hak Allah, iaitu tanggungjawab dan kewajipan terhadap Allah. Okey, galakkan untuk mengambil perkara yang termudah dan cenderung kepadanya, serta sentiasa meninggalkan apa yang susah daripada urusan-urusan dunia dan akhirat, termasuk dalam pengertiannya adalah menerima rukhsah Allah dan Rasulnya, iaitu kelonggaran yang diberikan Allah ketika musafir, sakit dan sebagainya. Jadi cukup untuk hari ini. Nanti disambung lagi jika diberi ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita atur diri kita tenang, hati yang bersih, tidak berdendam, tidak memusuhi orang lain, menghina orang lain, tidak pernah menghardik, memaafkan orang lain dengan sangat mudah selagi hal-hal yang tidak berkaitan dengan dosa, penghinaan terhadap agama Islam dan juga melanggar syariat. Masya Allah, ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita dengar sedikit ini dapat beri manfaat kepada kita yang mendengar. Mari kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hari demi hari berlalu dalam hidup kita yang akan kita lalui, kita makin dekat dengan Rasulullah SAW. Seberapa banyak akhlak
akhlak Rasulullah yang kita mampu laksanakan. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan roh dan semangat dan kehidupan Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti akan bersama Rasulullah di alam akhirat, mendapat syafaatnya dan bersama dengan Rasulullah di dalam syurga. Okay, lagi sekali, sempurna Idul Rasul, cinta Rasul. Mari kita sudahi tazkirah ringkas ini dengan kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasulullah, sesungguhnya kita rindu, kita cinta, kita kasih dan teramat rindu kepada Rasulullah SAW. Terus kita berdoa semoga wabak COVID segera tamat, negara kita dibenarkan untuk kembali berumrah di Makkah Madinah. Masya Allah, sangat rindu untuk ziarah makam Rasulullah, untuk kita bersolat di Raudhah, sangat rindu untuk tawaf Baitullah di rumah Allah. Insya Allah. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.